Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah menyempurnakan salat tarawih kita, dan barangkali ini merupakan salat tarawih yang terakhir untuk tahun ini. Saya teringat kepada satu orang hamba Allah yang saya jumpa, dia kenal lah dia. Dia ni dapat satu projek catering, dia bukan catering, kantin di luar negara. 8 tahun dia dapat. Memang dia boleh lah projek tu dengan duit yang banyak lah. Dia buat di Malaysia Hall. Kemudian dia orang tarik balik kontrak dah, bagi ke orang lain. Setiap kali jumpa dia, dia akan ceritalah tentang, dia akan ingat peristiwa 8 tahun dia buat keuntungan yang besar dalam tempoh itu. Dan kemudian masa berjalan, dia kata banyak keuntungan yang lepas telah dimakan modal dia oleh projek-projek dia yang lain yang tak menjadi. Tapi banyak benda yang dia berjaya buat semasa tu. Kita ni pun macam itulah juga. Allah bagi kepada kita Ramadan untuk kita buat sebanyak-banyaknya pahala. Kemudian kita keluar daripadanya. Cuma dia bagi kita sebulan, kita ada lagi 11 bulan. Sama ada kita dapat kembali ataupun tidak kembali, itu dalam urusan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua ialah, ada dua perbezaan yang besar antara i'tikaf, berpuasa, dan yang akan kita sambut nanti, iaitu hari raya. Puasa banyak kita tak boleh buat. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan isteri, tak boleh menikmati itu dan ini. Menahan diri kita. Bila datang i'tikaf, kita khusyuk kepada Allah, kita doa, kita tidur pun tak cukup, kita tumpukan pada ibadat. Ini satu watak yang menjadikan seseorang zuhud. Terpisah ia daripada kehidupan dunia, terpisah ia daripada kegembiraan kehidupan dalam dunia ini. Pada beberapa sudut. Tetapi bila kita sambut hari raya dengan titah perintah Allah, hari raya dengan titah perintah Allah, kita disuruh pula bergembira. Yang mentotali watak hari raya itu sangat berbeza dengan watak puasa. Hari raya tak boleh kita tak makan. Hari raya tak boleh kita duduk bersedih. Tengok drama sedih. Tengok pergi, bukan kita larang orang pergi kubur, tapi bila pergi tu dia nak jadi sedih. Sebab tu kita nak kena hari raya hari kegembiraan. Disambut dengan kegembiraan. Takbir juga takbir yang semangat, bukan takbir yang tewas. Nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW benarkan permainan, nyanyian pada hari raya. Sebab apa? Sebab syariat diturunkan oleh Allah Azza wa Jal yang mencipta manusia, yang mengetahui tabiat kepada kehidupan manusia. Manusia tidak disuruh untuk sugul, zuhud, tak mengambil tahu tentang urusan kegembiraan sepanjang masa. Dia disuruh mencampurkan kehidupannya di antara beribadah kepada Allah, di antara pasrah tadarru', tunduk, merayu, merintih kepada Allah, dan memberi masa kepada dirinya
untuk tersenyum, ketawa dan bergembira. Ya bukan ini kita bila kita lihat kepada tabiat ibadah dalam Islam ini, kita akan tahu inilah agama Tuhan yang menciptakan manusia. Kerana dia tahu tabiat manusia. Manusia tak boleh 60 tahun hidup dalam keadaan sugul saja, tak. Disuruh khusyuk, disuruh ibadah, disuruh menangis, disuruh juga tersenyum dan ketawa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita nak sentuh beberapa perkara tentang hari raya ni. Sebahagian kita dah tahu, tapi saya nak sentuh satu dua perkara. Ada adab hari raya ni, salat Aidil Fitr, semayang hari raya Fitr. Aid tu raya dah lah, tapi kita tak berapa biasalah, kita suka ulang perkataan tu, bahasa kita lah kan. Para ulama khilaf apa hukum semayang ni. Di kalangan mereka ada yang menyatakan sunat muakkad, di kalangan mereka ada yang menyatakan fardu kifayah, dan di kalangan para ulama ada yang menyatakan fardu ain. Dan sebahagian para ulama mentarjahkan ia fardu ain, yang ni wajib. Artinya kalau tak pergi semayang berdosa, seperti dalam mazhab Abu Hanifah. Dan hujah menyatakan ia fardu ain antara boleh juga dianggap sebagai kuat. Maka dengan itu suruhlah semua pakai pergi semayang raya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat, tapi sebenarnya dalil-dalil menunjukkan macam Nabi sangat mementingkan untuk orang pergi semayang hari raya. Perhimpunan kaum muslimin. Ada beberapa benda yang kita dah tahu, saya akan sentuh sikit dan kemudian saya akan pergi sentuh yang lain. Antara benda sunnah kita pergi hari raya, seperti mana kita tahu, al-ghuslu yaumil aid. Yaumil aid. Mandi pada hari raya. Islam ni simple ya. Ada saja perhimpunan yang membabitkan orang ramai, dia suruh kita mandi. Sebab itu ada mandi Jumaat. Hari mandi Jumaat. Dalam hadis Nabi SAW, bila ditanya Ali bin Abi Talib tentang mandi, dia kata yaumul Jum'ah, yaumul Arafah, yaumul Nahar, yaumul Fitr. Hari Jumaat, hari Arafah, hari raya haji, hari raya Fitr, semua ni mandi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau pergi perhimpunan, jangan bagi busuk badan kita lah. Inilah agama. Sebab tu agama kita tak terima, tak apa aku ni jenis macam ni lah, marhain, hamba bau busuk ni aku mai lah tu. Agama tak terima. Kerana agama ini, dia bukan mengajar kita untuk hidup bersendirian, kerana dia tahu kita makhluk bersosial. Manusia ni makhluk bersosial. Sebab tu agama dia suruh kita sembahyang jamaah. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang pun Tuhan yang sama. Tapi dia suruh kita berjamaah. Dia suruh kita duduk dalam saf. Kalau kita duduk saf tak sama pun kita sembahyang Tuhan yang sama juga. Tapi dia mahu kita bukan saja mengabdikan diri pada Tuhan, tetapi tahu bagaimana untuk mengendalikan diri ketika bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Ini agama. Maka disuruh kita mandi. Pergi sembahyang hari raya, disuruh mandi. Disuruh kita mandi. Kemudian disuruh kita bersihkan diri. Dia suruh kita tatayyub. Dia suruh kita mewangikan diri. Wa in kana tib fala minhu wa alaikum bisiwak. Apabila kalau ada wangian, Nabi kata pakai wangian. Dan kalau kamu bersuri, jadi nak pergi sembahyang raya, jadi wangi ni pun satu hal lah juga. Nak sebut pasal hidung ni jenis tak sama. Kita bau wangi, orang lain bau busuk. Jadi cuba tanya pendapat isteri kita lah juga. Minyak wangi yang abang pakai ni wangi ke busuk? Setengah orang minyak angin dia bau wangi. Satu masjid pening dengan minyak angin dia. Main-main masjid bubuh minyak cak kapak, kita pening bau. Dia bau wangi. So wangi ni, oleh kerana wangi ni bukan berkaitan dengan hidung kita, dia kaitan dengan hidung orang lain. Jadi belanja lebih sikit tak apa, beli hak wangi lah. Tanya ni minyak ni berapa ringgit? 10 ringgit. Yang ni berapa ringgit?
RM5, hang bagi RM5 tu lah. RM5 bau bening kepala kawan sebelah. Sebab itu wangi-wangi ni ada maksud. Agama ada maksud. Maksudnya ada tujuan. Sebab tu praktis dalam agama ni, sebab tu kita kena tekankan balik apa yang disebut sebagai maqasidus syariah, iaitu the higher objective of syariah. Apa tujuan syariah? Dia suruh kita pakai minyak wangi bukan kerana saja-saja pitanya minyak wangi bagi baju kita ada minyak wangi, supaya wangi lah. Jangan orang sebelah bau serabut, dia kata hang pakai apa ni, pening kepala aku ni. Sebab tu belanja minyak wangi. Kalau minyak wangi tak memenuhi sasaran, tak jadi minyak wangi lah. Baguslah kadang-kadang orang kita ni bersugi juga, terutama kaki-kaki rokok. Merokok ni tak larat nak abang lah kan. Dia baca Alhamdulillah, kita tahu dia hisap gudang garam. Sugi kerana dia tak mau kita terganggu. Dia tak mau kita mengganggu orang lain. Biasa budak-budak. Dia budak-budak dia main masjid, kena bagi kenangan manis. Jangan bagi kenangan pahit. Alhamdulillah di Perlis ni kita kawal hal ni, kita tak mau. Setengah orang sampai tarawih ada tempat lah. Harap tak ada, kalau ada di Perlis lapor kita. Kanak-kanak di luar saja tak boleh masuk. Macam dengan haiwan peliharaan tak boleh masuk. Budak-budak main masjid tak ada apa-apa lagi. Hang jangan duk ingat ah. Kawan tu tak buat apa lagi. Bagi amaran dah. Bagus punya gangster orang tua-tua kita. Sebab tu kita tak boleh. Kita mesra kanak-kanak. Supaya mereka sentiasa kenang masjid sebagai satu tempat yang bagaimana friendly-nya orang masjid, tersenyum pada mereka. Kita tahu Anas kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhafif salatahu idza sami'a buka as-sabi rahmatan li ummihi. Nabi itu meringankan salatnya apabila mendengar tangisan kanak-kanak kerana kesian ke ibunya. Kesian. Antara sunnah lagi ialah yalbis ahsana ma yajid, iaitu seseorang yalbisu ahsana ma yajid, iaitu dia pakai yang paling elok baju yang dia ada. Orang kita ni senanglah, semua tiap-tiap tahun tukar baju. Nabi dia pakai pakaian yang paling elok, bukan yang baru, yang paling elok yang kita ada. Umar bin Khattab dalam riwayat, dia pernah pergi tengok di pasar, ada jubah daripada istabrak. Istabrak dia sejenis sutera kasar. Jadi dia beli jubah tu, dia pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku beli jubah ni. Fatajammal biha." Rasulullah pakailah jubah ni. Apa nama? Lil Aid walil wufud, untuk hari raya dan juga untuk perwakilan yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Bukhari dan Muslim. Nabi tak pakailah. Nabi kata, "Innama hadhihi libas man la khalaqalah." Nabi kata pakaian ni orang yang tak ada untung. Pasal apa? Sutera Nabi tak pakai. Tapi moralnya pada pahaman Umar dan pahaman sahabat, hari raya pakai baju yang cantik. Walaupun hadis itu cantik, tapi para ulama dapat faham maksudnya hari raya pakai baju cantik. Orang kita raya memang pakai baju cantik lah, siap dah. 2 bulan lepas dah tempah dah. Baju raya nak bagi sama dengan baju suami isteri, nak bagi sama dengan curtain lansir rumah, semua macam-macam lah kan. Cuma satu lah ni fashion ni macam-macam. Saya selalu ulang lah bab ni. Agama ni dia suka kita cantik, tapi dia tak suka kita pelik. Yang ni kena jaga. Sebab tu Nabi larang an libasi syuhrah, daripada pakaian yang pelik. Syuhrah ni syak, orang tu soho, bukan soho dah maksud kata kita, lain pada orang lah, strange. Dia jadi pelik. Kita tengok-tengok, hang ni pakai baju Melayu apa ni? Nak macam alien tak alien? Dia tak mau macam tu. Jadi kita pakai hak biasa lah. Bukan kata tak boleh berfashion, tapi dia tak mau. Supaya dia orang tak nilai kita ni, dia tu pelik sikit lah. Pelik.
Saya dulu kat kampung ada satu orang raya, dia pakai pelik, baju dia Melayu dia belang. Memang heran kita tengok, kan? Walaupun dia rasa satu fashion, tapi orang jadi rasa dia pelik. Pasal agama mau kita kelihatan normal. Sama lah juga kenderaan juga sama. Saya nak sebut belajar bila kereta hak syarikat kereta buat tu okey dah. Kita rasa nak bubuh ekor lah, nak bubuh sayap lah kan. Orang kita kan, dia nak terbang kereta, dia tak terbang, dia ikut jalan kat bawah je lah. Walaupun kita rasa orang tengok kita macam kita hebat, tapi orang yang normal kata kita pelik. Hang something wrong. Tak mahu budak-budak muda. Tak usah banyak duit buat benda macam tu. Kita kereta kancil, pergi bubuh tayar BMW nak buat apa? Dia bukan nak boleh laju. Orang kata kita pelik lah, kan? Agama mau kita dalam keadaan normal. Dia bukan anti kita untuk kita berinovasi, tak. Tapi dia mau kita kelihatan normal, rational. Jangan, sebab tu orang yang nak jadi pemimpin, sebab tu kita buka cita sekarang kita tak banyak lapisan pemimpin orang muda. Pasal maturity, kematangan itu kadang-kadang kita hilang. Agama dia guide kita dalam hal-hal seperti ini. Satu lagi sunnahnya ialah sebelum kita keluar dari pergi hari raya ni, kita disunahkan untuk makan. Walaupun kadang-kadang tak apalah, sagilah balik mayang raya makan. Tak, sunnah makan dulu. Sebagai mengisytiharkan hari itu kita tidak berpuasa. Agama hebat agama. Kita puasa letih tadi 4 pahala. Kita buka, kita seronoklah makan, dapat pahala. Sebulan kita berpuasa dapat pahala. Dia suruh kita tutup, jangan puasa dah hari ni, hari raya tak boleh puasa. Kita makan, dapat pahala. Kalau ada siapa-siapa tengok 29 dah, aku tak apa-apa hati 29 ni. Hampa nak raya-raya, aku jenis warak 30 aku bagi. Yang ni tak warak, yang ni buat dosa. Kerana agama bukan masalah angka, ia masalah kepatuhan kepada Tuhan. Subuh 2 rakaat, jangan duk buat 3. Dia soal kepatuhan. Kerana ini bukan soal kita, tapi soal bagaimana kita patuh. Allah Azza wa Jal isytiharkan hari itu hari makan minum, maka kita makan. Nabi SAW kan Rasulullah la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul at-tamarat wa ya'kulhun witra. Nabi tak akan pergi sembahyang raya sehingga makan tamar, dan dia makan dalam bentuk ganjil. Tak ada tamar kita makanlah apa yang ada, kalau ada tamar kita boleh makan. Dalam riwayat Buraidah kata bahwasanya kalau hari raya Adha dia tak makan, balik baru dia makan. Pasal memang hari itu tak puasa. Tapi hari raya ni kita makan. Jadi tak ada apa-apa pun kita ambil, kita minum ke apa, tanda kita telah berbuka kerana mematuhi titah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian disunatkan kita keluar dalam keadaan berjalan kaki. Ini antara yang disebut dalam hadis yang tadi pun dibaca dalam khutbah. Kana yakhruju ila 'aid masyian Nabi wa yarji'u masyian. Nabi SAW pergi ke hari raya dan kat dalam jalan, balik ke dalam jalan kaki. Bagi yang dekat lah. Macam saya dari sini nak kena pergi semayang di Arau. Di Arau kira kalau berjalan kaki dari Seriak pakai lambat lah, balik-balik tu lohok dah kot. Janganlah. Jadi tapi dalam kampung jalan kaki lah. Tak payah duduk selerak penuh motor depan tu. Jalanlah sikit. Kan? Dah hari tu hari nak makan, sekejap lagi nak makan pula. Kita berjalan kaki, sunnah Nabi SAW. Kemudian sunat kita semayang hari raya di musalla. Ini satu hal saya nak ringkas, ada dalil dalam musalla ni. Nabi kita musim dulu kita buat keluar surat, siapa yang mampu semayang di musalla, di tempat lapang. Solat yang paling afdal ni solat di mana? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi, kemudian Masjidil Aqsa, kan? Di Mekah memang dalam rekod semua orang sembahyang di Masjidil Haram. Tapi di Madinah, sekalipun Nabi SAW sebut tentang sembahyang di masjid, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah. Sembahyang di masjid aku ni lebih baik daripada 1000 salat.
fima siwahu illa al-masjidil haram, daripada masjid yang lain-lain, mayang di masjid Nabi lebih baik daripada 1000 solat kecuali Masjidil Haram. Artinya mayang pun begitu, masa sembahyang raya Nabi tak mayang di masjid, mayang di tapak lapang. Jadi sunnah untuk sembahyang di tapak di tanah lapang, musalla. Kenapa? Nak menzahirkan syiar Islam. Nampak orang lalu, nampak kaum muslimin berhimpun. Nabi SAW suruh keluar semua, anak dara remaja yang haid pun keluar, tapi tak duduk sama tempat yang orang salat tu lah, keluar semua bagi menzahirkan takbir, bagi menzahirkan kebesaran Allah Jalla wa'ala, bagi menzahirkan kemenangan orang Islam. Kalau boleh lah, melainkan hujan ke apa, ataupun kita tak ada, kadang-kadang tak apa ada tapak nak buat, takut tak muat, itu yang jadi masalah. Apa tempat kita tak buat, tapi tempat-tempat yang mampu, maka dia buat. Berikutnya ialah baginda SAW pergi balik melalui jalan yang lain. Kana Nabi idza kana yaumul aid khalafa at-tariq, adalah Nabi SAW pada hari raya berbeza jalan pi dengan jalan balik, dia ambil jalan yang berbeza. Riwayat Bukhari. Sebab apa? Dia nak bagi nampak meriah. Banyaklah hikmah hadis tak sebut, tapi mungkin ramai bertemu dengan orang, nampak meriah suasana itu, suasana hari raya. Ini penting tuan-tuan. Alhamdulillah kita masih ada. Kadang-kadang pasal apa meriah? Pasal apa raya? Raya kalau tak ada artis meriah. Semua susah hati penting juga hati ni agak. Kita rasa tak meriah sebab kita tak tahu artis tak menyanyi, depa tak pergi duk buat melawak apa dalam TV ke apa, jadi tak meriah. Sebab kita tak amalkan sunnah. Tapi kalau kita semua amalkan sunnah, semua orang pergi jalan lain, balik takbir, suasana yang Nabi buat meriah lah. Tapi akhirnya orang pergi raya, orang pergi dengan kereta, parking, balik, buka TV, dengar menyanyi, makan ketupat, sekali tidur, dohok pula dia bangkit. Pada hari kemenangan, dia hari tidur. Lepas tu hari tengok drama sedih. Ini semua bercanggah dengan tujuan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian disunatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan ramai lagi, bila kita keluar bertakbir, naik kereta dengan anak-anak kita sambil berjalan kaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak kita takbir sambil jalan takbir, orang pergi ke masjid takbir. Sunnah. Ni kita tak takbir, hang tolong pasang takbir Ustaz. Kita pasang takbir, kita tak takbir. So kita takbir, Allahu Akbar. Sebab tu pagi-pagi subuh tu main masjid dah, orang takbir dah. Kita pagi tu yang tak bangkit. Takbir hari raya, dahlah kita takbir berakhir dengan keluarnya imam berkhutbah, pendek pula, kena takbir. Sahabat dalam riwayat lebih bersungguh untuk takbir dalam hari raya Aidil Fitr lebih daripada Aidil Adha. Takbir, keluar ke jalan takbir, masuk masjid takbir, tanda kemenangan. Sebab tu takbir pun takbir menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kata salah sebahagian takbir, tapi sedih sangat sebagai tu. Allahu Akbar, Allah sedih. Dendang perantau semua mai. Jadi kita menang ni. Kan? Ini hari sedih. Hari Ramadan yang patut kita semua tadarruk, khusyuk kita melompat, kan? Hari raya, kawan yang tulis skrip drama pun masa itulah skrip sedih pun. Jadi takbir, besarkan Allah. Sahabat radhiyallahu anhum lakukan hal ini, maka kita hendaklah bertakbir, mengangkat suara bertakbir. Bertakbir, hatta bertakbir berjamaah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 ke 3 ke, tak ada masalah, insya-Allah.
Para ulama meluaskan bab ini, hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, selagi mana dengan maksud membesarkan Allah, takbir. Takbir. Tidak menjadi masalah. Kemudian kalau semayang di musalla, siapa yang semayang musalla tak ada semayang sebelum daripada semayang tu duk buat qabliyah hari raya, tak ada. Ba'diyah hari raya. Kalau semayang di musalla, terus masuk pergi musalla, takbir. Tapi kalau semayang di masjid, masuk ke dalam masjid, hendaklah tunaikan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dan sembahyang raya ni tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Kemudian Nabi SAW, akhirnya sebelum saya ni, Nabi SAW, hari raya, hari gembira tadi, Nabi, kita semua tahu, selalu saya baca, orang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang ke rumah Nabi pada hari raya. Ni pun menunjukkan tak ada hadis yang kata hari raya kena pergi ziarah. Tapi ada hadis Abu Bakar dia pergi rumah Nabi, maka menunjukkan berlakunya ziarah. Pergi ke rumah Nabi SAW, dia tengok ada dua orang gadis duduk menyanyi lah rumah Nabi, dan Nabi, kita tahu hadis tu, Nabi SAW duduk baring. Abu Bakar kata, ama zamiru syaitan fi baiti Rasulillah, seruling syaitan di rumah Rasulullah, kan dengar nyanyi lah rumah Nabi. Nabi SAW kata, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna. Abu Bakar, semua kaum ada hari raya, ni hari raya kita, biar ampilah ada menyanyi. So kita pun janganlah, bila kita ni dah kuat agama, raya kita jangan duk bunyi menyanyi pun lah. Nyanyi, rumah Nabi pun menyanyi. Kemarin kita semayang bulan puasa, bulan kita khusyuk. Hari ni dia suruh kita gembira. Nabi ada pertunjukan Habsyah dalam masjid. Nabi pertunjukan, Aisyah tengok, semua orang tengok pertunjukan dalam masjid. Tapi dalam masjid Awi tak payahlah, dia ada kapet, rosak lah kapet ni. Zaman Nabi. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Ada orang buat pertunjukan depan masjid, tempat kegembiraan hari raya. Agama tabi'an. Nabi kata apa? Likai ta'lamal yahud anna fi dinina fusha. Supaya orang Yahudi tahu bahawasanya dalam agama kita ni ada keluasan. Nabi benarkan menyanyi. Nabi benarkan permainan dalam masjid pada hari raya. Aisyah mai tengok, orang perempuan tengok. Kadang-kadang kita ni dia jadi macam minta maaf, dia jadi macam Arab negara Teluk. Orang perempuan ni Saudi berkala yang Qatar boleh sebut dia sikit. Perempuan tak boleh bawa kereta, perempuan tak boleh yang tu, perempuan tak boleh. Padahal pada zaman Nabi, perempuan lah tengok. Aisyah tengok pertunjukan, dia tak dagu dia di bahu Nabi dalam masjid, orang tengok, tak ada masalah, normal. Cumanya ada batasan-batasannya. Kadang-kadang culture yang Teluk tu kita nak bawa masuk dan kita nak kata Islamik. Main dalam majlis, orang perempuan tak boleh nak tanya kuat sunnah, tak boleh tanya, kena tulis surat kertas ya, baru tak betul. Pada zaman Nabi SAW, wanita bangun tanya Nabi, bangun tanya Umar bin Khattab. Agama dia tidak begitu, manusia hidup bercampur, tapi dengan batasan-batasannya. Dengan batasan-batasannya. Sebab tu, apa saja bentuk kegembiraan, orang menyanyi. Hatta lalu tanya saya, orang tanya, pasang pelita boleh? Boleh. Dia kata pasang pelita bid'ah. Ini tak termasuk dalam ibadat. Kalau dia kata pasang pelita nak bagi malaikat lalu takut jalan tak nampak, boleh, salah lah. Tapi kalau dia kata pasang pelita seronok-seronok saja, cerah, nampak cerah, macam kita bubuh lampu apa semua. Orang kita ni dia kadang masalah, semua benda serupa dengan Yahudi, serupa dengan Kristian, serupa dengan agama lain. Seolah-olah tak ada apa dah manusia ni agama lain ambil. Apa tasyabuh saja dia. Kadang-kadang berlebihan pula. Kalau zahir sangat pakai baju padri sampai orang tak boleh tafsir tu baju padri, tasyabuh lah, menyamai lah. Kau tidak tengok ada huruf T, oh ini Kristian ni, kacau. Tengok dia pasal apa, ambil jalan laut, jalan jauh tak boleh lalu. Kawasan tu ada simpang 4 Kristian. Tak boleh lah sampai macam tu. Jangan berlebihan sangat kita ni. Dalam agama, saya hatta budak-budak kadang-kadang main mercun, murfarkaan. Jangan main mercun, nak bahaya tu. Main bunga api lah apa. Dengan maksud nak gembira. Termasuklah maksud tadi.
Tapi kalau main sampai putus tangan tu tak ada kerja. Hak tu kadang-kadang besar lah tu. Hak tu bukan masalah raya. Hak tu akai tak main. Tapi kalau budak-budak bergembira dengan kadarnya, kadang kita orang setiap bangsa ni ada culture dia. Hari raya ni. Orang Arab dia tak tahu ketupat ni. Kita yang tahu ketupat. Kalau raya tak ada ketupat, jam kita. Tapi raya tak ada kaitan dengan ketupat. Kita tak kata bid'ah ketupat. Walaupun sebenarnya ketupat ni kalau ikut sejarah dia daripada Jawa, ada maksud belakang tu. Adalah orang kuat sunnah Indonesia apa dia hurai tentang ketupat ni daripada khurafat apa tak boleh makan. Kacau kita. Agama ni dia tak tahu ketupat, dia tak tahu rendang. Arab dia makan benda-benda manis apa lebih kurang begitu. Zaman Nabi tak ada benda tu. Kehidupan berubah. Sebab tu Allah jadikan syu'uban wa qabail. Manusia ini berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, li ta'arufu, untuk kamu mengenali. Orang Arab pakai baju jubah. Orang Melayu raya pakai baju Melayu, sampin. Itu kita punya culture. Kita tak pernah kata sunat pakai sampin, kita tak kata. Kita tak kata sunat makan ketupat, kita tak kata. Tapi itu ialah part daripada kita punya culture. Bila ada budak-budak kadang-kadang dia main lah. Pasal apa nak cerita? Boleh tak bagi duit ampau ni? Duit hari raya ni. Dia pun kata tak boleh. Ini sama dengan agama Cina. Cina pun ada kan? Cina bukan mesti tak, tapi dia pun kata sama dengan Buddha lah apa. Ini tak betul. Dia bagi dalam anggapan yang lain, kita bagi tak ada apa tak ada. Kita kata sunat bagi budak-budak dulu main makan lah ni, assalamualaikum, kami tak mau makan, nak duit saja. Dia kata macam tu, dia terus terang secara jujur. Jadi kita bagilah duit kat dia. Dia kata nak makan berapa kali dah 10 rumah telan kuih ni, mana nak larat dia pun. Jadi itu culture. Jangan kita daiqul ufuk, sempit. Umur kata nak sunnah, kata pakai tak boleh sangat. Sekarang ni kuat sangat dalam internet lepas ni, banyak pula fatwa-fatwa yang macam-macam ni. Sehingga agama menjadi sempit, agama luas. Dia punya tujuan pada hari raya bagi bergembira lah, yang tu je lah. Bagi bergembira. Macam mana nak gembira? Nak makan ketupat ke, nak buat melontong ke, buatlah. Dengan syarat manusia ini bergembira. Dan kemudian antara benda yang sunnah, iaitu para sahabat mereka mendoakan antara satu sama lain, walaupun tidak ada satu hadis dalam hal ini, tapi generasi salaf apabila berjumpa mereka menyebut taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima di antara daripada kami dan daripada kamu juga. Banyak lagi hal-hal yang lain yang disebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya hari raya pertama adalah di rumah saya, rumah rakyat Marhain lah. Nak main setakat makan ketupat adalah, boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan main banyak ni kena queue lah. Tapi main lah kan, adalah di rumah. Hari raya kedua saya pergi ke lain lah. Tapi ada, mudah-mudahan, terima kasih banyak. Ni Cikgu Azhar, ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan jadikan hari raya ni ialah hari yang bergembira dan menghubungkan hubungan kita semua. Banyak benda yang memisahkan kita, jadikan hari raya ni menyatukan kita. Jumpa orang dan kita ringankan. Agama ni dia ringan kepada kita, ringan, besar pada maknanya, ringan pada cara menghayatinya. Dia suruh kita bersungguh-sungguh ibadat sekarang, dan dia suruh kita bergembira pada hari raya. Cuma malam ni last lah, satu malam lagi. Jangan pula cerah masjid ni pakai tak iktikaf dah kan. Mudah-mudahan ini malam 29, masih lagi malam yang ganjil, dan kita tak tahu lagi Lailatul Qadar macam mana. Walaupun pagi-pagi tak orang pakai duk bangkit tengok Lailatul Qadar kan malam ni, pakai duk lawan agak kan, kita tak tahu. Kata kena malam yang akhir kalau kita terlepas peluang, masih ada lagi, bukanlah rugi. Setengah orang dia semayang, tengok-tengok Allah cerah, oi rugi aku malam tadi, aku ingat malam tadi Lailatul Qadar. Tak ada lah rugi. Semayang semuanya pahala besar, doa dapat pahala besar. Tak sama dengan hari yang lain. Dia yang fikir dia rugi kerana Allah samahallahu sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.